وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih dapat bersama, dapat duduk bersama-sama mari sembahyang maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah seterusnya pada malam ini kita akan menyambung pengajian kitab kita ni, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan sebelum tu juga hamba minta maaf banyak-banyak pada minggu lepas tidak dapat hadir kerana ada sedikit urusan. Dan alhamdulillah pada malam ini lepas pada ni Ramadan, cutilah kita. Nak bagi mengaji tak nak siapa lepas buka puasa. Jadi kita akan insya-Allah lah kita bernikmati menyambut bulan Ramadan al-Mubarak pada minggu lepas insya-Allah. Jadi kita bercutilah pengajian kita ni. Kita insya-Allah kita tumpukan kepada ibadat, pada mengaji Quran dan sebagainya. Dan pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 dalam buku kita ni, muka surat 40. Oh, comel. Surat 40. Buka kitab hadis 40, muka surat 40. Oh, comel. Baik. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadithu as-sadis 'ashar. Hadis yang ke-16. Tajuk yang diberi, jangan marah. Tajuk kita jangan marah. Hadis ni pun antara hadis yang paling pendek dalam kitab ni. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Hadis pada kita pada malam ini dua perkataan kalau kita tengok secara kasar, tengok betul-betul tu tiga. Okey. Baik, dua perkataan kalau tuan-tuan nak mengapa pun boleh. La taghdab. Ingat selalu malam ni. La taghdab. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-16 ini.
Mari kita tengok terjemahan erti hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni 2 minggu lepas berteka dah boleh jawab dah. Maknanya tuan-tuan sudah kenal, dah sudah mula mengenalilah perawi hadis ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama sebenarnya ialah Sayyidina Abdul Rahman. Ingat itu, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi radhiyallahu taala anhu. Kata beliau bahawa ada seseorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut seorang lelaki, tidak disebut siapakah lelaki ini. Di dalam kitab syarah disebut bahawasanya lelaki ini sama ada, ulama berselisih lah. Ada yang kata lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW inilah sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana dalam satu riwayat disebut bahawa katanya Abu Darda, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah. Wahai Nabi sallallahu alaihi Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Maka kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jawab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata, jangan kamu marah dan bagimu syurga. Jadi ada yang kata bahawa lelaki itu ialah Abu Darda, dan ada juga yang berkata lelaki ini adalah seorang sahabat juga yang namanya Jariyah ibnu Qudamah. Ulama berselisih siapakah lelaki yang sebenar yang disebut dalam hadis ini. Maka dalam hadis ini lelaki ini mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah pesanan kepada saya. Ausini, kita terjemah biasanya wasiatlah. Ausini, berilah wasiat kepada saya, maknanya berilah pesanan kepada saya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, la taghdab. Gapo makna? Janganlah engkau marah. Ni je hoya. Janganlah engkau marah. Maka dia pun tanya lagi. Orang itu mengulangi beberapa kali. Lalu dia ulang lagi. Ausini. Bila Rasulullah kata 2 patah je perkataan Rasulullah jawab, jangan marah. Maka dia ulang lagi. Wahai Rasulullah, nasihatkan lagi saya. Ausini. Maka Rasulullah ulang jawapan yang sama. La taghdab. Jangan marah. Maka ditanya lagi, maka Rasulullah ulang lagi jawapan yang sama, la taghdab. La taghdab, la taghdab. Rasulullah ulang, janganlah engkau marah. Orang itu mengulangi beberapa kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Jangan marah. Senang tak? Hadis kita pada malam ini ialah satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini dan kepada kita semua supaya jangan marah. Senang ke susah ni nak tahan marah ni? Kalau tak kena kita senang. Dah kena ke orang lain, senanglah kita jangan marah. Aja kena atas kepala batai hidung kita. Kena atas batai hidung kita barulah tahu. Khabar-khabar turun masjid ni. Turun masjid ni na'udzubillah contoh. Tengok motor kita tak ada hilang. Motor kita bagi motor ni tak ada. Masa tu dah gapo benda tak tubik dalam mulut. Ataupun jalan-jalan tengok gapo orang tepuh kita ke, rebuh menyembah kita. Masa tu. Cuma dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan marah. Baik, ulama bahas apakah yang dimaksudkan dengan jangan marah. Boleh ke tak kita tak marah? Kita ni manusia biasa. Adakah mampu untuk kita menghilangkan satu sifat ataupun satu perasaan yang ada dalam diri kita yang dipanggil marah? Boleh ke tak boleh? Maka di sini ulama kata yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, la taghdab ini maknanya ialah supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lagu mana?
Contohnya, berakhlaklah dengan akhlak sabar, berakhlaklah dengan akhlak bertolak ansur, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak yang mulia, supaya sifat marah itu tak ada nak hinggap dalam hati kita. Bila kita ada sifat sabar, bila kita ada sifat tawaduk, bila kita ada sifat-sifat yang baik ini, akhlak-akhlak yang terpuji, maka perasaan marah ni tak ada mari dalam hati kita. Kalau kita tengok Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran disebut apabila Nabi kita SAW dicerca, dimaki, dihamun oleh orang-orang Quraisy pada masa Rasulullah SAW mula-mula dilantik menjadi Rasul. Orang kafir kata, kamu Muhammad penyair, kamu Muhammad tukar sihir, kamu Muhammad orang gila, macam-macam. Dan banyak lagi benda-benda jahat yang dibuat kepada orang kafir terhadap Nabi SAW. Tapi apa yang disebut dalam Al-Quran, sifat Nabi, hati Nabi lagu mana? Adakah nak marah? Adakah Rasulullah SAW bila dikatakan begitu dia nak marah? Dalam Al-Quran kita duk baca dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fala yahzunka qawluhum. Yalah dah tak surah Yasin. Fala yahzunka qawluhum. Lepas tu sambung dia, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi Allah kata, jangan kamu rasa berduka cita. Yahzun, ya? Fala yahzunka qawluhum, jangan kamu berduka cita, jangan kamu rasa sedih. Maknanya kita boleh faham, Nabi kita SAW bila dikata kepada dirinya, apabila orang kafir ni, orang Quraisy ni berkata kata-kata yang hudud kepada baginda SAW, Rasulullah ni tak marah, tapi sedih. Sedih apa? Sebab dia Rasul, ini adalah umatnya, dan umatnya mengata macam-macam kepada dia. Jadi secara mudahnya kita kata Rasulullah ini macam sifat marah itu tidak mari. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah SAW tidak pernah membalas apa sahaja perbuatan jahat yang kena pada tubuh dia. Perbuatan jahat riwayat khianat tak rajin balas. Kalau kena atas tubuh dia, tak rajin balas. Tapi kalaulah ada orang yang mencabul ataupun orang yang menyakiti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW akan bertindak. Kalau kata kena kepada batin tubuh dia, SAW tidak balas. Tapi kalau kena pada hukum-hukum Allah, kena pada agama, maka Rasulullah akan bertindak. Itu Rasulullah SAW. No, ayatnya kata Nabi dalam hadis ini, kata ulama, maknanya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan dengan akhlak itu maka kita tidak akan ada sifat marah. Tak ada mari perasaan marah, sebab kita ni jenis orang sabar. Gitu. Disebut oleh guru kita pada zaman dahulu. Kalau kita baca kisah Nabi pun kita tengok dah Rasulullah ni hebat. Pada zaman dahulu ada seorang orang yang saleh, tok wali, waliullah lah, tak silap ambo Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Tak silap lah, kalau silap kat minta maaf lah. Cuma dia ni orang yang saleh. Dia jalan melalui satu jalan, dan di tepi jalan tu ada budak-budak nakal, budak-budak muda. Maka budak-budak muda ni buat lagu mana? Pakai batu. Bukan pakai batu tak. Suka kepada dia. Lumai suka. Ha. Tengok kepada dia tu bergelak ketawa suka. Sebab apa tu wallahu alam. Suka sebab apa. Maka kalau kita lagu mana perasaan? Kalau kita lah tak ada buat salah ke apa, tegur budak. Tapi tiba-tiba orang suka kita, maka kita kalau kena kita sopah dah basah apa bodoh, tak tahu apa satu. Itu kalau kita. Adapun dia radhiyallahu taala anhu, dia jawab apa? Dia baca doa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Begitulah doa dia. Ya Allah, sebagaimana kamu gembirakan mereka di atas dunia ini, gembirakanlah mereka di hari akhirat. Tu dia. Orang buat benda tak comel, tapi dia balas dengan balasan yang sangat baik. Ni dia. Itu makna yang pertama. Kata ulama yang dimaksudkan dengan tidak marah ini ialah tak ada mari perasaan marah di dalam hati, sebab kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ataupun kata ulama dalam kitab Fathul Mubin disebut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebut bahawasanya yang dimaksudkan dengan la taghdab, jangan marah, ini ialah perintah supaya kita kawal marah.
Memang dah kita ni orang biasa kan tak? Oh, kalau jadi benda-benda yang kita tak yang kita tak suka, benda yang kita memang menyentuh jiwa dan kita rasa menguji kesabaran kita, memang mari perasaan marah. Memang mari perasaan marah. Cuma kata Rasulullah, la taghdab, kawal perasaan itu. Jangan duduk buat tak tentu kalau, jangan duduk ikut kemarahan itu. Sebab bila kita tak kawal marah, maka akan berlakulah benda-benda yang tidak baik. Bila kita tidak kawal marah, maka akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Kata ulama, bila kita marah, gapo kesan? Pertamanya kesannya ialah lidah kita ni akan kecek benda uduh. Lidah kita ni dah kita marah, tobek habis. Apa tak boleh contoh lah tuan-tuan. Dia tak jadi masa ni, dia tukar marah baru jadi. Jadi mulut ni akan tubik benda yang huduh, dan setiap kalimah yang huduh tu berdosa. Mulut tak habis setakat mulut. Kalau orang tu jenis tak boleh nak kawal, maka tangan kaki akan bergerak. Nyok papa, nyok tobuk, nyok sepak, nyok berapa, nak marah. Sebab apa? Sebab kita mengikut perasaan marah itu. Jadi lidah akan bertindak huduh, tangan kaki pun akan bertindak huduh. Dengan sebab apa? Dengan sebab kemarahan. Bukan setakat mulut, bukan setakat ni anggota, hati kita pun akan huduh juga bila kita nak marah. Bila kita nak marah, maka timbullah perasaan hasad dengki. Nak marah ni kan, mulalah hasad. Mulalah timbul perasaan bersangka buruk kat orang. Mulalah timbul perasaan benci kat orang. Timbul lah. Jadi punuh habis tiga-tiga. Lidah pun punuh, tangan kaki punuh, hati punuh. Sebab apa punca? Marah. Sebab tu Rasulullah SAW kata, la taghdab, jangan marah, tutup selalu. Tutup ni maknanya lidah terjaga, anggota terjaga, hati terjaga. Dua patah ya bunyinya. La taghdab, jangan marah, tapi kesannya bukan main banyak. Hari ni orang bunuh sebab marah. Manusia membunuh antara satu sama lain kerana marah. Bercerai-berai suami isteri kerana marah. Berapa lagi balah putus silaturahim, gapo semua tu kerana marah. Jadi sebab marah inilah berlaku banyak mudarat. Maka Rasulullah SAW kata, kawal kemarahan itu. Kawal kemarahan. Baik, kita pergi dulu. Kesimpulan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kesimpulan hadis, kita hendaklah sentiasa meminta nasihat daripada orang yang pandai. Ambil mana ni? Ambil seorang sahabat mari jumpa dengan Rasulullah SAW dan meminta nasihat. Kita pun lagu itulah juga. Kalaulah kita ada masalah, kalaulah kita ada sesuatu perkara, maka kita kena tanya orang yang lebih pandai. Orang yang lebih pandai. Jangan pula kita tanya orang yang tak erti ke apa satu, maka dia akan beri nasihat yang salah, dengan kita pun jadi salah. Jadi sahabat ini minta nasihat dengan Rasulullah SAW. Jadi supaya kita lah, kalau apa saja masalah, tanyalah orang-orang yang soleh. Tanyalah ibu dan ayah kita, contohnya kalau ada lagi ibu, ayah ataupun orang yang lebih dewasa, orang yang lebih lebih berpengalaman daripada kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jangan malu meminta nasihat dalam perkara-perkara yang baik. Jangan kita rasa malu. Kata ulama, apa yang Nabi ulang sampai 3 kali? Apa yang kawan itu tanya 3 kali? 3 kali dia tanya. Bila Rasulullah kata jangan marah, dia pun ulang lagi, wahai Rasulullah, nasihatkan kepada saya. Rasulullah ulang lagi, jangan marah. Macam 3 kali ulang. Kenapa? Nak oyaknya bahawasanya pentingnya nasihat itu kepada dia. Dan kata ulama, Rasulullah SAW sudah tahu bahawa orang yang bertanya ini adalah orang yang jenis pongoh, orang begitu lagi, panah barai. Wallahu a'lam, kita nak kata panah barai pada sahabat tu rasa tak kenal sangat, tapi Rasulullah mengetahui keadaan dia lagu mana, dan Rasulullah SAW memberi nasihat mengikut keadaan dia. Ni kelebihan Nabi kita SAW. Kalau kita tengok ada sahabat mari tanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik?
Rasulullah jawab, jihad fi sabilillah. Pada dia Rasulullah jawab, jihad fi sabilillah. Ada pula orang lain mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik?" Maka Rasulullah kata, yang paling baik ialah solat pada waktunya. Lain. Tadi kata yang terbaiknya ialah jihad. Ini kata solat pada waktunya. Mari pula orang lain tanya, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yang paling baik ialah buat berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi Rasulullah kata ulama apa yang tak serupa. Soalan sama tapi jawapan tak serupa. Kenapa? Sebab mengikut keadaan orang yang bertanya. Jadi dalam hadis ini, yang bertanya ini, kata ulama hadis, ulama yang syarah hadis ini, dia kata kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal keadaan dia yang susah untuk mengawal kemarahan, maka Rasulullah pun diulang beberapa kali. Jadi pentinglah tu nak ayatnya ulang 3 kali tu. Baik. Kemudian yang keempat, pemarah atau lekas naik darah adalah yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga, pemarah atau lekas naik darah adalah sifat yang keji. Kita sebut dah saat ni. Pemarah adalah satu sifat yang keji. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kelebihan orang yang kawal kemarahan ni. Banyak riwayat ni. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamasy syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat sebenarnya bukannya orang yang boleh bergusti mengalahkan orang-orang lain, tidak. Tapi orang yang kuat yang sebenar ialah orang yang boleh mengawal hawa nafsu dia ketika marah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata, sesiapa yang boleh memendamkan perasaan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melawan ataupun dia mampu untuk bertindak, tapi dipendamkan perasaan marah itu, sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hari akhirat di hadapan makhluk-makhluk yang lain, dan dia diberi pilihan untuk ambil bidadari mana yang dia nak. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang menahan kemarahan. Jadi tuan-tuan, kalau boleh seorang isteri yang suka ngepek, tahanlah kemarahan tu. Nah, kalau nak orang rumah kita, orang rumah ngepek bobel. Sabar. Sabar, tahan kemarahan. Takut Allah nak balas dengan bidadari esok. Itu dia. Nak balas dengan bidadari. Sebab sabar dengan isteri. Sebenarnya isteri ni memang panjang cerita pasal isteri kan. Isteri. Kau nak ayat juga apa kita kecek tajuk tu semula. Kecek tajuk tu tak habis cerita kita pada malam ni. Ulama, patu boleh ke tak boleh kita nak marah? Boleh ke tak boleh kita nak balas sekiranya orang buat jahat pada kita? Orang buat jahat pada kita, boleh ke tak boleh kita balas? Kata ulama, ada marah yang dipuji, ada marah yang dicela. Ada marah yang dipuji, ada marah yang dicela. Kalaulah kemarahan itu berpunca kerana Allah, berpunca kerana Allah. Contohnya kita tengok anak kita tak semayang. Tengok anak kita tak semayang. Tengok orang di bawah tanggungan kita ni tidak menutup aurat. Maka marah kita itu kena marah. Dan marah itu marah yang terpuji. Marah itu adalah marah yang terpuji. Adapun kalau marah itu kerana perbuatan jahat orang pada kita, orang buat khianat pada kita, perbuatan jahat tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan hukum, ialah memang hukum. Nak kira kat ngopak ni haram, berapa buat khianat kat orang ni kira haram. Tapi kalaulah hanya melibatkan diri kita, maka ulama kata guru kita dulu, ada 4 peringkat manusia. Ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, bila orang buat khianat kita, kita balas balik setimpal dengan apa yang dibuat. Disebut dalam Al-Quran, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Dia buat khianat pada kita, maka kita balas balik setimpal dengan perbuatan dia. Cuma kata guru kita, nak suruh setimpal ni payah. Orang tapa muka kita, contoh ping tapa, aduh sakit kita pun ping tapa, cabut gigi dia. Tak sama dah tu. Tak sama. Walaupun sama-sama penampak, tapi kita tapa kuat pada dia.
Maka kata ulama baik sabar lagi pada kita balas, sebab takut balasan yang kita beri pada dia itu lebih. Ya, bukannya kata nakut ni. Tapi orang tapar atas muka tu, yalah. Kalau kita balas kena beringat. Jadi cara yang pertama ialah balas dengan setimpal dengan perbuatan. Dan benda ni bukan senang nak buat, susah. Ada orang bila orang buat sikit tapi dia balas. Orang ni tapar sekali, kita tapar 7 kali tapar. Balas balik. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita kita tahan kemarahan. Disebut wal kazimin al ghaiza, disebut dalam Quran. Kita pendamkan kemarahan itu. Kazimin al ghaiza, peringkat yang kedua. Maknanya kita nak marah. Berpaksa dia ni gerai lah aku. Nak marah habis. Tahan kemarahan itu. Kazimin al ghaiza itu sifat ahli syurga tu. Al-kazimin al-ghaiz itu adalah sifat ahli syurga. Tahan kemarahan. Nak marah tapi kita tahan. Tu peringkat yang kedua. Tahan kemarahan. Tak marah maksudnya. Yang ketiga ialah kita maafkan dia. Seolah-olah benda tu tak berlaku. Tak berlaku. Kita maafkan dia. Dia buat udah kita, buat khianat kita, tak kira lah bentuk apa kejahatan yang dibuat kat atas kita. Maka peringkat yang lebih baik disebut dalam Quran wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Maafkan manusia. Jadi kita maafkan dia. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salam bila jumpa balik dengan adik-beradik khianat dia masa kecil kan, tahu dia telaga. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba 'alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Tak apalah, lepas tu lepaslah. Biar habis cerita. Kosong-kosong habis cerita. Ada afina 'anil nas. Itu yang ketiga. Yang keempat ni hak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibuat oleh orang saleh. Ialah orang buat jahat kita buat baik dia. Orang buat jahat pada kita tapi kita balas dengan kebaikan. Disebut dalam Quran idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Apa kejahatan yang kita buat, yang dibuat oleh manusia ni, kita balas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Baik, balas dengan kebaikan. Dan bila membuat lagu tu, maka musuh kamu itu akan menjadi teman yang rapat, kawan yang rapat. Dan ini terbukti apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang duk kata pada Nabi, duk kata Nabi ni tukang sihir, punya lepas tu jadi orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala, kesimpulan yang keempat, kita hendaklah sentiasa tenang dan sabar. Kita kena jadi orang yang sabar. Lepas tu lagu mana cara nak sabar? Lagu mana cara kita nak memadamkan kemarahan ataupun nak sabar? Kata ulama, panjang lagi masa. Sebenarnya insya-Allah kalau ada masa 2-3 minit lepas ni akan kecek pasal Ramadan sikit. Kecek pasal Ramadan sikit. Kita akan habiskan ni, nak habis ni. Lagu mana cara kita nak merawat sifat marah? Kata ulama ada beberapa kaedah. Kalaulah kita marah, ada beberapa kaedah. Yang pertamanya ialah kita ingat tentang kelebihan sabar. Bila kita nak marah, kalaulah mampu, maka kita mari ingat dalam minda, dalam fikiran akal kita, hati kita, bahawasanya orang yang sabar ni kedudukannya tinggi di sisi Allah. Dalam Quran disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini Allah akan balas tanpa hisab. Banyak ingat kelebihan sabar. Jadi mudah-mudahan dengan ingatan itu akan menghilangkan sifat marah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita menghadirkan rasa takut pada Allah. Kita nak marah kat orang, ni payahlah aku nak buat ni. Royak saja boleh, tapi mudah-mudahan apa yang tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan boleh buat lebih baik daripada hamba. Menghadirkan rasa takut pada Allah. Bila kita nak marah kat orang, kita kena ingat aku ni nak marah ke dia. Hak lebih menakutkan ialah kemurkaan Allah kepada aku. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku ini jauh lebih menakutkan daripada kemarahan aku pada dia. Jadi dengan ingatan kita begitu, maka reda kemarahan kita. Kemarahan kita ni akan jadi reda, hilang. Dan diajar juga oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak marah maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan Allah. Lepas tu kata ulama juga, selain daripada baca auzubillahi minasyaitonirrajim, selain daripada kita ingat pada janji-janji Allah kepada orang sabar dan sebagainya tadi, apa lagi? Kita ubah keadaan kita masa marah. Katakanlah masa marah tu kita berdiri. Tengok kita nak marah, contoh nak marah kau anak, kau nak marah kau isteri, kau nak marah kau siapa-siapa saing kau ataupun mana-mana orang, nak marah, maka bakalah berdiri, duduk. Sebab kata ulama, orang yang berdiri ni ialah kedudukan orang yang menghukum. Dan bila duduk, itu bukan kedudukan orang yang menghukum. Dia akan jadi redha, dia akan jadi boleh kontrol kemarahan. Dan sekiranya tak hilang juga kemarahan dalam keadaan duduk, baring, tidur. Kata ulama, dia kata kemarahan ini berasalnya daripada api. Asalnya kemarahan ni marinya daripada syaitan daripada api. Jadi syaitan ni dia nak menaikkan kita. Jadi kita turunkan kita rapatkan diri kita ke bumi, maka dengan itu kemarahan itu mudah-mudahan dia akan hilang. Dan lagi lagu mana lagi? Ambil air semaya. Nak marah, ambil air semaya. Ni cuma tua ni kena belajar lah. Kalau orang nak menikah, nak berumah tangga, tapi tuan-tuan ni takkan nak nikah seorang lagi tak? Kalau nak nikah seorang lagi kena belajar lah ni. Sebab ada rumah tu ngamuk kena ambil air semaya sama kita. Baik, jadi ambil air semaya ataupun kata ulama mandi. Sebab air ini boleh meredakan api kemarahan kita. Air itu boleh meredakan api kemarahan, maka kita ambil air semaya ataupun kita mandi. Dan yang seterusnya ialah kita kena yakin. Ini satu benda yang sangat tinggi lah kalau kita nak faham ni hakikat. Kalau orang ngaji tasawuf, orang dia nampak, orang ngaji tauhid pun dia nampak lah benda-benda ni. Kita kena yakin bahawa semua yang berlaku tu ketentuan Allah. Semua benda yang berlaku di hadapan mata kita, hak comel ke, hak uduh ke, berlaku itu dengan ketentuan Allah. Allah nak uji kita. Jadi biar mari lintasan begitu. Dan kadang-kadang kita tidak faham, tak tahu hikmah di sebalik kejadian itu. Selepas beberapa lama Allah buka, Allah tunjuk, Allah bagi kita faham. Lepas beberapa lama barulah kita faham. Jadi sekiranya boleh mari ingatan-ingatan ini sewaktu kita marah, mudah-mudahan kemarahan itu akan hilang. Dan bolehlah kita beramal dengan hadis yang kita belajar pada malam ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jadi moleklah kalau hadis ini diamalkan oleh ayah, oleh ibu, oleh suami, oleh isteri, oleh tok ngulu, oleh tok imam, oleh siapa-siapa pun dalam masyarakat ini, sama ada dia majikan ataupun dia pekerja, majikan marah pekerja marah ke majikan. Duk balik kalau kita guna kata nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, la taghdab, maka banyak benda selesai. Banyak benda, masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat ini boleh selesai dengan hanya dua patah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok je, dia bunyi tak? Ada bunyi tak? Kau masuk dah waktu isyak? Masuk dah? Allahu akbar. Lajuk Ambil masa 2-3 minit dah. Kita minggu lepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah, masya-Allah, sukanya lah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat mengecapi bulan Ramadan al-Mubarak. Kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama berkait dengan bagaimana para ulama dan orang-orang soleh mengisi waktu di bulan Ramadan, maka kita akan tengok betapa mereka tak buat sikit apa masa. Tidak buat langsung masa saat yang berlalu dalam bulan Ramadan ni, dia tak buat benda sia-sia. Itu. Kalau dah ada masa dia kita baca buku-buku gitu, buku yang molek kalau nak baca hak mudah ialah kitab Fadilat Amal. Fadilat Amal orang tabligh dia baca tu kan. Dia ada dalam tu Fadilat Ramadan. Kita nampak biasa ni sebenarnya penulis dia tu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, itu Syekhul Hadis, ulama hadis besar di India.
Jadi dia tulis tentang fadilat bulan Ramadan. Bacalah, sangat-sangat comel, memberi semangat kepada kita untuk beribadat di bulan Ramadan. Sedikit tentang ibadat di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW sebut, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan semua dosa. Siapa yang qiyamul lail ataupun bertarawih, maka diampunkan semua dosa-dosa dia. Sebab itu kita tengok para salafun salih, Rasulullah bulan Ramadan bertahajud. 10 malam yang akhir, start daripada malam yang pertama sampailah 10 malam yang akhir itu, Rasulullah dan para sahabat ni bertahajud. Tarawih ni sampai bekok kaki. Dan kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ni, bila masa dia nak buat semaya tarawih berjemaah tu, kata Sayyidina Umar, bila dia tengok orang semaya masing-masing tarawih ni, asal dulu pada zaman selepas pada zaman Rasulullah tu, zaman sahabat, dia muni buat masing-masing. Pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Umar tengok dalam masjid tu ramai orang semaya tarawih, mayat itu, mayat ini, mayat ini. Maka kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya kalau kita lantik seorang jadi itu imam dan semua orang pakat semaya belakang. Maka dibuatlah pada masa itu semaya tarawih dengan 20 rakaat. 20 rakaat pada masa itu. Baik, orang di Mekah ni, dia zaman tu dia semaya baca panjang. Baca panjang, semaya tarawih dia baca panjang, selepas 2 rakaat. Lepas 2 rakaat salat. Lepas tu bangun pula semaya pula tarawih 2 rakaat. Selepas 4 rakaat ni dia rehat sebentar. Dia panggil apa dah? Tarwihah ni. Dia rehat sebentar. Bila rehat sebentar ni, orang-orang Mekah ni dia kata, kita nak rehat lagu mana zaman Sayyidina Umar? Kita nak rehat apa ni bulan Ramadan, rugilah berehat. Maka pada waktu berehat mata tu, nak masuk semaya lepas pada tu, dia pergi buat tawaf keliling Kaabah. Dia tawaf Kaabah 7 kali. Lepas tu sambung pula semaya. Maka setiap kali dia rehat, setiap kali lepas 4 rakaat, tawaf keliling Kaabah. Habis 4 rakaat tawaf. Itu keadaan mereka. Kau dia baca panjang. Dan dah lagi dia tawaf. Ayatnya, orang di Madinah bila dengar orang Mekah boleh tawaf Kaabah, berdeki. Deki apa? Kita tak ada Kaabah nak tawaf Kaabah. Kita tak ada Kaabah, kita nak tawaf Kaabah. Maka demo ni pun berbincang dan dia buat keputusan gini, pokok dia tawaf Kaabah, kita tambah 4 rakaat. Pada waktu berhenti tu, pada waktu rehat tu, kita tambah 4 rakaat. Jadi hak asal 20 jadi 36 rakaat. Tambah 4. Sebab tu ada pendapat dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia banyak ambil amalan ahli Madinah. Ada pendapat dalam mazhab Maliki kata tarawih ni 36 rakaat. Jadi kita tu tengok kesungguhan orang dulu beribadat di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh ngerti nah. Memang dia pulung sungguh. Bila ada pun kita ni boleh ni masa-masa ngaji dulu kan, ngaji di Kaihara dulu. Duk buang dengan saya ni, sudah semaya tarawih boleh puasa dia. Tanya mu semaya masjid mana? Dia aku semaya masjid ni. sedap. Mu semaya masjid mana? Aku semaya masjid ni. Sedap. Gini ada seorang sahabat kita ni, sahabat ambo lah. Mugi masjid aku. Aku pergi masjid ni sedap sungguh dia baca. Maka kita esok tu pergilah masjid dia. Balasah kecil lebih kurang ni lah. Dia tempat tu. Kecil lagi pada ni berkali. Kita ni besar sikit. Jadi ada satu madrasah kecil dibuat di kita pun ada nama masjid. Jadi kita pergilah semaya tarawih. Tok Imam baca kat mana? Tok Imam baca semaya tarawih, lepas pada baca Fatihah wal-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Allahu akbar. 2 ayat baca sedap. 2 ayat cepat habis sopah lah tu. Patah padah ni sedap sekali. Bang habis. Esok pergi pula situ. Hak lain lambat, hak ni cepat. Jadi kita punya
punya apa? Himmah kita ataupun kita punya pandangan kita dalam bulan Ramadan berbeza dengan ulama-ulama zaman dulu. Orang-orang soleh zaman dulu mereka bermati-matian, mereka menghabiskan masa dengan ibadat di bulan Ramadan. Tu tak cerita lagi pasal mengaji Quran, tak cerita lagi pasal benda-benda lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mengecapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Hamba ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita berhenti dulu pengajian kita ni. Kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan panjang umur sehat belaka. Kita berjumpa lagi insyaAllah selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد